Assalamualaikum, selamat petang semua sahabat-sahabat, rakan-rakan di Facebook. Alhamdulillah, so hari ni kita ber-live lagi So selamat tahun baru Cina kepada rakan-rakan semua yang berbangsa Cina. So Alhamdulillah, nampaknya semalam kita dah testing studio saya. So ada beberapa rakan-rakan yang sempat join, Alhamdulillah. So terima kasih. Plan asal dia saya ingat saya nak buat live malam kerang, cuma malam kerang Alhamdulillah ada sharing bersama sifu saya, Tuan Syukur Hashim. So tak apalah, kita bawa belah petang ni. So ada beberapa minit sebelum kita ke solat maghrib. Hari ni tajuk kita so saya apa-apa share ilmu yang saya ada ni. So pertama sekali berkenaan profil saya. So mungkin ada yang tak kenal, so saya akan share sikit berkenaan profil saya. Kemudian saya nak bercerita sedikit lah apa itu emas. So mungkin tuan-tuan yang lebih arif, ada yang lebih arif, so tapi kita just mengupas sedikit lah mengenai apa itu emas. Dan kemudian sejarah emas. Dan last sekali kita mungkin sentuh sikit 6 keistimewaan emas. So 6 keistimewaan emas ni yang menyebabkan kenapa saya jatuh cinta lah dengan emas ni start daripada tahun 2008. Okay, sekejap saya share slide. Okay, emas. So nama saya Hafizur Rahman bin Mak Yusof. Saya punya PG code 00354945. So saya adalah authorized dealer public gold. Okay, so yang ni sedikit berkenaan profil saya. Saya adalah priority dealer PD Public Gold. So saya mendapat mentorship terus daripada mentor emas saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. So beliau adalah penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. So kalau kata tuan-tuan nampak ada kat bawah ni, so yang ni adalah buku bebas hutang dan juga buku Wang Emas. Saya telah membimbing pembeli emas di Malaysia secara online dan juga offline. So sekarang ni musim PKP, so kebanyakan saya membimbing di atas talian. So Alhamdulillah setakat ni saya membimbing sampai ke negeri Kedah, kebanyakan di Selangor dan juga di Johor Bahru lah, khususnya sebab saya sekarang berada di Johor Bahru. Saya merupakan pembeli dan penyimpan emas tegar sejak tahun 2008. So saya mula bekerja 2007. So saya start pada 2008. So nanti saya akan ceritakanlah sejarah saya. So macam mana saya start untuk menyimpan emas start daripada 2008. So saya boleh dihubungi melalui WhatsApp. Nombor saya 0166561087, ataupun di Facebook saya Hafizur Rahman, dan juga saya mempunyai laman sosial yang lain iaitu Instagram, Twitter dan juga TikTok. So nama profil saya ialah PG by Fizul. So tuan-tuan juga boleh menghubungi saya ataupun pergi ke laman web Linktree saya iaitu PG by Fizul. Dan juga saya amat-amat mengalukanlah tuan-tuan untuk masuk ke dalam channel Telegram saya seperti yang tertera di atas. Di sini Okey. Okey, apa itu emas? So bila orang cakap emas ni kan, so confirm lah semua orang tahu emas tu adalah satu logam yang sangat-sangat berharga. So kenapa dia berharga? Cuba tuan-tuan letak sebentuk cincin dekat luar. So saya rasa dalam 1 minit confirm hilang lah. So kalau kata kita letak cincin, mungkin cincin besi ataupun plastik mainan tu, confirm jarang nak hilang lah sebab dia tidak berharga. So satu dunia semua orang tahu bahawa emas tu adalah satu logam yang berharga. So siapa yang ingat kimia, so unsur kimia dalam jadual berkala ada emas ni logam dalam jadual berkala, iaitu dinamakan aurum ataupun singkatan dia AU, nombor atom yang ke-79. So tuan-tuan kalau kata scroll jadual berkala tu lebih kurang kat tengah dekat bawah tu, sifat dia berwarna kuning. Dia berwarna kuning berkilauan dan bersinar. So maksudnya walaupun dia dalam bentuk logam mentah, so maksudnya dekat bawah tanah, so sifat dia tetap kuning dan juga bersinar. So apatah lagi kalau emas tu telah diproses, so dia akan jadi lagi bersinar ataupun shining. So grade ketulinan selalunya yang berada di pasaran selalunya adalah dalam grade standard 999, so ataupun orang panggil emas tulen ataupun emas 916. So emas 916 selalunya dibuat
untuk barang perhiasan emas. So kenapa barang perhiasan emas tak boleh emas tulen 999? Sebab sifat emas tulen 99 ni dia agak lembut. So sekiranya emas tulen dibuat barang kemas, so kemungkinan sebab bila kita selalu pakai dia, kita lasak, so kadang-kadang dia senang nak tercabut dari segi batu ataupun tali pengikat dia. So that's why dia dicampur sedikit dengan logam yang lain supaya jadi emas 916, supaya ikatan dia lebih kukuh. So untuk 999 selalunya ada dibuat gold bar ataupun wang shilling dinar lah. So dia adalah emas tulen. Ada juga barang kemas perhiasan dibuat daripada emas tulen 999, tetapi selalunya dia bukan untuk dipakai. Dia akan selalunya akan letak di kotak untuk hadiah ataupun untuk dijadikan perkakas hiasan. Okey. Sejarah emas emas sebagai mata wang. So dah lama sebenarnya dekat tamadun manusia ni emas digunakan sebagai mata wang. So yang tu dinar, shilling emas Roman. So perkataan dinar tu sendiri sebenarnya mata wang emas. So diperkenalkan pada tahun 2011. Yang ni sumber dia daripada History of Gold Dinar, yang ni filosofi kertas kerja bengkel, saya ambil daripada UKM pada 30 Julai 2002. So yang ni yang kedua pula ialah mata wang emas Byzantium yang dipanggil Solidus, digunakan pada tahun 527 hingga 565 Masihi. So kalau ikut sejarah tamadun Islam juga, so zaman Nabi juga menggunakan emas dinar untuk jual beli ataupun muamalah pada ketika itu. So emas untuk jual beli ni ataupun menggunakan emas dalam jual beli sebagai mata wang bukan perkara asing lah dekat tamadun manusia. Okey. So mana datangnya mata wang? Macam mana boleh tiba-tiba daripada emas kita jadi wang kertas kan? Okey. Yang ni sebenarnya ialah rentetan daripada perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. So di mana duit emas ataupun duit dolar Amerika pada ketika itu 35 USD diprint ataupun dicetak bersandarkan kepada 1 ounce ataupun 31.1 gram emas. So bermaksud sekiranya Amerika nak mencetak duit 35 USD, so dia kena bersandarkan 31.1 gram emas. Iaitu ada perjanjian yang termeterai pada tahun 1944. So that's why semua duit-duit Amerika yang diprint sebelum 1971, so dia ada tulis gold demand clause, iaitu redeemable in gold on demand. So maksudnya kalau kata kita ada 35 USD, so kalau kata kita nak tukar kepada emas boleh. So maksudnya kita ada 35 USD, okay, saya kata saya tak nak duit kertas ni, saya nak emas, so kita akan diberi sebanyak 31.1 gram emas. Yang tu adalah dalam tempoh 1944 hingga 1971. So tapi akan tetapi selepas 1971, so wang Amerika ataupun US dollar ni dah tidak berlandaskan kepada emas. So that's why sekarang ni kita ada istilah inflasi kan. So that's why dari rentetan daripada sejarah 1971 ni, so di mana perjanjian Bretton Woods ni telah tidak diguna pakai lagi. So kenapa emas? Kenapa kita tak boleh simpan benda-benda lain? So kat sini saya nak share ada 6 keistimewaan emas. So saya akan kupas satu persatu. Okey. Pertama, keistimewaan dia ialah nilai terjamin dalam jangka masa panjang. So macam mana saya kata demikian? So dengan menyimpan emas ni, dia akan mengekalkan kuasa membeli kita. Kalau ikut buku mentor saya, so sebenarnya simpan emas ni bukan semata-mata untuk menjadi kaya, so tapi dengan simpan emas kita akan memastikan kekayaan ataupun kita punya kuasa membeli kita kekal selama-lamanya. So saya ambil contoh 1 dinar emas pada zaman Rasulullah SAW, so boleh membeli seekor kambing ataupun kibash. So itu pada tahun zaman Nabi lagi. So bila masa sekarang, so kita tengok harga emas ataupun harga 1 dinar pada hari ini 12 Februari 2021, so harga dia sebanyak RM1,100. So di mana daripada zaman Rasulullah sampai zaman kita ni 2021, kalau kata kita ada emas 1 dinar, kita masih tetap boleh beli kambing. So
pada tahun ni juga dengan 1 dinar emas ni pun kita boleh dapat sebenarnya lebih daripada 1 ekor kambing. Kita beli 1 ekor kambing mungkin sekarang ni harga dalam 800 900 kan, siap sembelih semua, so kita ada balance lagi. So dekat situ kita nampak bahawa nilai emas ni akan kekal. So tidak semestinya kita ada 1 dinar kita simpan daripada zaman Rasulullah, kita sampai hari ni kita boleh beli 10 ekor kambing, 10 ekor kibas. Tapi dengan adanya 1 dinar emas ni kita masih boleh memiliki 1 ekor kambing. So kat situ yang bermaksud bahawa dengan kita simpan emas ni, kekuasaan membeli kita ataupun nilai beli kita tu akan kekal selama-lamanya. Compare dekat kotak belah kanan ni, so duit RM1, yang tu duit RM1 lama, so yang tu duit RM1 zaman saya dah ada lagi, lepas tu RM1 baru, dan sekarang ni yang RM1 paling baru lah. Kita comparekan dengan gambar sebelah tu, so RM1 pada zaman dulu kita boleh dapat banyak pisang. So saya ingat lagi masa saya kecil, masa tu tak ingat lah, dalam umur darjah 1 ke darjah 2, saya ingat lagi saya dapat beli 1 keping pisang nipah dekat Johor. 1 keping tu 10 sen. Tapi sekarang ni dekat rumah saya ni, saya boleh dapat RM1 3. So maksudnya satu jatuh lebih kurang 33 sen. So dalam RM1 saya dapatlah 3 pisang, tu pun dikerat 2. So kat situ kita nampak bahawa nilai duit tu sendiri kita akan makin merosot. So tak dinafikan satu hari nanti mungkin kita tak dapat membeli pisang pun dengan adanya duit RM1. Mungkin at least RM2 baru kita boleh dapat beli pisang goreng. So kat situlah comparison antara kalau kata kita simpan duit dengan simpan emas. So di mana simpan duit dia ada susut nilai ataupun disebabkan kadar inflasi, tapi dengan simpan emas ni kemungkinan harga dia akan jadi lagi tinggi. Tapi saya tak boleh ni, tapi apa yang saya boleh janjikan bahawa kuasa membeli tuan-tuan semua akan kekal. Okey, yang kedua, keistimewaan emas ni senang ditukar kepada tunai. Dia sangat senang. So kalau kata kita compare kan, kita simpan rumah misal kata, memang betul kita boleh, dia akan jadi lagi tinggi, so kita boleh jual. Tapi compare kan dengan kita jual rumah sebagai aset dengan kita jual emas, so kita boleh tukar emas kita dengan tunai sangat-sangat mudah. So macam saya kata tadi, emas ni bernilai. Kita jual dekat siapa pun orang akan beli. So sama ada tinggi atau rendah lah, tapi tetap orang akan beli emas. Tak pernah lah orang kata, saya tak nak emas lah, so emas tidak bernilai. Jarang dan tak ada lah. So kat mana kita boleh tukarkan emas kita kepada tunai? Banyak. Kita boleh tukar ke kedai emas, ataupun kalau kata kita memerlukan duit dengan cepat, kita boleh pergi pajak ke Arahnu. So contohnya ke Arahnu Pos. So memang kebanyakan tempat Arahnu Pos memang ada. Kita boleh pergi Arahnu Bank Rakyat. So semua tempat ada. Kalau kata kita menggunakan perkhidmatan public gold, kalau kata kita ada account gap Gold Accumulation Program, iaitu account emas, so kita boleh jual balik emas kita secara online. So maksudnya kita ada emas dalam account, kita buy back kepada public gold, so kita akan dapat duit kita masuk ke dalam account secara online. So tanpa perlu kita nak pegang fizikal, kita kena pergi ke Arahnu, kita kena parking kereta. So benda tu boleh dibuat secara online. So dia senang ditukar kepada tunai, iaitu aset yang mudah dicairkan. Okey, keistimewaan ketiga, aset fizikal mampu milik. So kalau tanya saya, berdasarkan buku sifu saya juga, so saya lebih cenderung untuk simpan dalam bentuk aset. So kenapa saya suka dalam bentuk aset ni? Kita nampak, kita boleh pegang, kita boleh lihat. Daripada aset-aset yang alam maya ni, saya agak kurang lah. So saya lebih yakin ataupun lebih percaya kepada aset yang kita boleh nampak. So kita comparekan rumah dan hartanah. So betul, aset bernilai selain daripada rumah dan hartanah. So selain rumah dan hartanah, saya tak nafikan aset rumah dan hartanah pun aset-aset yang bagus untuk kita miliki. Tapi apa beza dia ialah emas ni kita mampu milik. So kalau kita tengok Kereta Akbar ni harga rumah melampau. So saya ingat lagi bila hari pertama saya kerja kan, kita nampak harga rumah masa saya memula kerja tahun 2007 tu masih adalah rumah yang 100 lebih, 200 lebih dengan gaji permulaan ketika itulah dalam 2000 lebih sebagai seorang engineer. So sekarang ni kan, start tahun lepas lah, tahun ni susah sikit nak cari kerja kan. Engineer baru pun keluar, gaji pun lebih kurang juga, harga 2000 lebih, mungkin 3000 lah. Tapi harga rumah
kita dah tak dapat dah 100 lebih, 200 lebih. So mustahil 400 lebih, 500 lebih. Kalau dekat KL tu memang tu saya cerita lah kan, nak dapat rumah atas tanah. So dekat situ adakah kita senang ke nak beli? Memang dia bagus, tapi keupayaan kita untuk beli tu agak sukar. Tapi compare dengan emas, seorang kata emas mahal, kita nak beli, mana ada emas jual RM50, RM100 kan. Dulu saya cincin belah rotan, saya ingat lagi time tunai adalah juga RM100. Sekarang ni saya rasa cincin belah rotan pun lebih kurang 200 baru boleh kita beli. Tapi dengan perkhidmatan public gold ni, percaya tak percaya, kita boleh simpan emas serendah ringgit Malaysia 100. Dengan RM100 kita boleh simpan emas. So dekat itulah yang dikatakan bahawa emas ni kita mampu milik. So walaupun kuantiti dia sedikit, so tapi kalau dijadikan tabiat yang baik, so kita boleh simpan RM100 setiap bulan, supaya nanti pada akhir bulan kita akan dapat simpanan emas kita yang banyak. So itu salah satu keistimewaan lah emas. Okey, keistimewaan keempat iaitu kekayaan di tangan kita. Okey, kenapa saya kata kekayaan di tangan kita? So berbalik tadi kita kata logam ataupun emas ni adalah logam yang berharga. Kita pegang. Maksudnya kita ada benda yang berharga. Maksudnya kalau kata kita ada kambing, kita jual, kita jual sendiri berharga. Sama dengan emas, kita ada pegang satu barang ataupun benda logam yang memang berharga. So memang harga dia berdiri dengan sendirinya. So maksudnya dia tak perlukan benda-benda lain untuk jadikan dia bernilai. So kalau kata tuan-tuan tidak perasan kan, so kalau kata kita tengok ringgit Malaysia kita, dia ada tulis kat bawah sign governor tu, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. So di mana wang kertas ni kalau kata kita pergi tempat lain memang tak laku. That's why kalau kata kita nak tukar ke luar negara, kita kena tukar wang kertas kita, sebab dekat negara tu tak sah laku untuk kita gunakan duit kertas tu. So dengan kata lain, duit kertas kita tak kira negara apa-apa, so dia bergantung kepada jaminan kerajaan. So kita tengok gambar di tengah ni, yang itu ialah gambar duit pokok pisang zaman Jepun. So apa terjadi? Moyang-moyang kita ketika itu yang bekerja dengan Jepun dapat gaji dalam bentuk wang pisang, tiba-tiba Jepun down, kalah kan. So duit tu boleh jadi bakar je lah. So dengan dia tak bernilai sebab kerajaan yang memerintah selepas Jepun tu dia tidak memakai duit pokok pisang ni. So kita tak boleh nak tukar. So dia just a kertas. So kita hanya pegang nilai kertas. That's why emas ni berbeza. Kita memegang nilai itu sendiri. So kalau kata kita tengok kesan inflasi di Zimbabwe kan, so kadar inflasi dia sangat-sangat teruk, sampai nak beli sebuku roti tu pun dia memerlukan duit yang sangat banyak. So dekat mana kes itu? Sebab urus tadbir yang gagal oleh kerajaan dia, so menyebabkan kadar inflasi makin teruk dan dia menganiaya rakyat. So that's why kalau kata kita ada emas, so ia adalah lebih baik kalau kita simpan dalam bentuk duit, di mana duit tu nilai dia adalah bergantung kepada kerajaan yang memerintah. Kalau kata emas, dia punya nilai adalah bergantung kepada logam itu sendiri. Yang kelima yang kedua sebelum akhir ialah aset mudah alih. Ingat tak tadi saya cerita hartanah, rumah pun adalah aset yang baik untuk kita simpan. Tapi advantage ataupun keistimewaan emas ni adalah aset yang mudah alih. So gambar dekat kanan tu adalah 1 kilo emas. 1 kilo emas sekarang ni berharga lebih kurang RM254,000. Ambillah RM255,000. Kita hanya boleh pegang dengan satu tangan kita. Kita bawa aset kita RM250,000. So kita nak tunjukkan bahawa emas ni sangat-sangat mudah alih. Maksudnya kalau kata kita ada rumah, katakan kita beli rumah, contoh dulu kita kerja dekat Kedah, katakan kita beli satu rumah, lepas tu kita kena pindah dekat JB. So adakah rumah tu kita boleh bawa atas lori, bawa balik ke Johor kan? Tak boleh kan? So kita punya aset tu tetap dekat sana. Betul, kita boleh sewakan, tapi benda tu agak renyah. So kita nak kena pergi ke sana, kita nak deal dengan penyewa, ataupun kalau kata kita nak buat urusan jual beli ke, kita kena pergi kat sana, nak sign agreement semua. So dekat situ kita nampak aset emas ni ada keistimewaan di mana kita boleh bawa ke mana-mana sahaja. So saya ambil contoh yang belah kiri ni ialah harta pelarian Vietnam. So nama dia Kim Tan. So ini kalau kata tuan-tuan nak tahu, ini adalah sejarah pelarian Vietnam. So dia lari, ada berlari ke Malaysia, dia ada lari ke negara-negara lain. Apa yang dia bawa? Of course lah, selain baju semua, apa yang dia bawa ialah duit. Yang ni dia macam duit kertas emas tau. Dia macam kertas emas, so dia boleh dipatah-patahkan.
Dan dengan emas yang dibawa itulah untuk dia mulakan kehidupan di negara baru yang dia larikan diri. So dekat situ kita nak lihat bahawa keistimewaan emas ni, kalau kata berlaku apa-apa bencana, so kita tak minta lah kan, tapi dengan ada aset emas ni kita boleh bawa lari ke mana-mana dan dia diterima pakai di seluruh dunia. Okey, last sekali keistimewaan emas. Siapa orang-orang lama, mungkin orang baru juga boleh tahulah kan, ni gambar P.Ramlee. Time ni dia jadi ketua Lanun lah kan. So ini dalam peristiwa Bujang Lapuk kan, Alibaba Bujang Lapuk. So salah satu keistimewaan emas ni, tiada siapa yang tahu. Kan kita tukar emas, so ambillah barang kemas orang rumah kita. Siapa yang tahu? Kita punya adik-beradik pun mungkin tak tahu. So maksudnya kita ada, kita simpan dekat rumah ataupun simpan dekat tempat mana-mana. Dalam kes ni dia simpan bawah tanah semua, saya tak galakkan lah. So kita banyak tempat lain untuk simpan emas. So saya nak katakan bahawa emas ni tak ada siapa yang tahu. Kan kalau kata kita tak beritahu lah. So that's why emas ni ada, saya pernah berborak dengan toke-toke ni lah kan. So dia ada simpan sedikit emas. Kenapa? Dia takut kalau kata apa-apa terjadi dengan dia ataupun apa terjadi dengan bisnes dia, mungkinlah katakan bankrupt ke, so harta dia kena seal dulu sebelum perbicaraan semua. So dia nak hidup macam mana? So kalau kata tuan-tuan di istilah bankrupt, semua akan freeze tuan-tuan. So hari ni freeze, tuan-tuan nak makan apa kalau kata tuan-tuan tak ada simpanan? So that's why orang-orang berniaga ni kebanyakan dia ada simpan emas sikit. Salah satu dia mungkin untuk dia mulakan hidup ataupun dia akan start bisnes kecil-kecilan. So that's why itulah pentingnya emas untuk kita simpan, untuk jaminan hidup yang berterusan. Alhamdulillah. So yang ni ialah buku wang emas tuan-tuan boleh cari dekat Popular, ataupun tuan-tuan saya galakkan tuan-tuan pergi ke PG Mall, tuan-tuan type dekat handphone tuan-tuan, cari apps nama dia PG Mall, ataupun tuan-tuan pergi ke website pgmall.my. So dia sama je dengan shopping online yang biasa kita beli. So tuan-tuan boleh cari buku wang emas ni. So dia bernilai RM25. Dalam tu ada promotion, kalau kata tuan-tuan beli banyak pun mungkin harga murah sikit. So bacalah buku ni kalau kata tuan-tuan nak bermula ataupun nak mengetahui berkenaan emas. So macam saya kata, emas bukan menjadikan kita kaya, tetapi ilmu tu yang menjadikan kita kaya. So simpanlah emas dengan ilmu. So saya galakkan tuan-tuan untuk baca buku ni So ramai kawan-kawan di Facebook komen. So kita tengok komen kawan-kawan kita. Okey. So Mak Awang ada, tengok Hanif ada. Okey, Alhamdulillah. Hari ni itu saja saya ingin kongsikan sedikit sebanyak ilmu. So untuk next live saya akan cerita sedikit pula kenapa emas ni penting untuk kita menyimpan. So apa bagusnya emas untuk kita mengelakkan kebocoran, dan kemudian mungkin saya akan cerita sikit kenapa saya pilih Public Gold sebagai tempat untuk saya menyimpan emas. So apa kebaikan comparekan dengan yang lain. So apa yang Public Gold boleh beri penambahbaikan dari yang tuan-tuan boleh comparekan sendiri dengan jenama-jenama yang ada di pasaran. So kemudian saya akan share juga dalam bentuk apakah emas yang patut kita simpan. Adakah dalam bentuk bar, ataupun dalam bentuk dinar, ataupun dalam bentuk barang kemas. Yang semua tu saya akan kupas lah untuk sama-sama kita share dari semasa ke semasa. Tak boleh share banyak sebab lagi nanti kan lupa kan. So kita share sikit-sikit. So hari ni keistimewaan tadi, so 6 keistimewaan tadi kan. So salah satunya antara 6 tadi saya ulang balik. Satu ialah nilai dia terjamin untuk jangka masa panjang. So senang ditukar kepada tunai. Yang ketiga ialah aset fizikal mampu milik, kekayaan di tangan kita, aset mudah alih, so kita boleh bawa ke mana-mana. Dan last sekali ialah tadi siapa yang tahu kalau kata kita simpan emas. So insyaAllah saya rasa dah nak hampir pukul 7. So kita ramai nak bersedia untuk solat maghrib. So insyaAllah saya harap dengan perkongsian ni memberi manfaat kepada rakan-rakan. So share kepada kawan-kawan. So moga ilmu yang saya kongsi bersama ni, so saya pun dapat ilmu daripada kawan-kawan, daripada pembacaan.
Moga bermanfaat kepada semua. So share InsyaAllah. So kalau kata untuk next ni, saya akan share lagi lah berkenaan emas dari semasa ke semasa, InsyaAllah. So patuh SOP, jaga kesihatan kawan-kawan semua, stay safe, stay at home. So moga kita diberi kemudahan ataupun kita diberkati sepanjang tempoh PKP, sepanjang tempoh pandemik ni, untuk kita sedar bahawa kita ni hanyalah hamba kepada Allah yang lebih maha berkuasa. Untuk kita nilai balik amal kita supaya kita tingkatkan amal kita. So insyaAllah moga semuanya sihat sejahtera dan diberkati. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.